Kata bila bawa tu rasa meluncur je. Yang ni baru enjin standard. Belum. Viva ni special sebab pintu dia. Ni. Pintu yang saya pegang ni. Sebab apa? Kereta zaman bila Kelisa? Nama pun ikang. Ni, Viva boh. Mudah tahu. Ni Kelisa ni boh. Sekali race 10 tiang boleh tinggalmu. Geng, hari ni bersama dengan saya dua model Pro 2, iaitu Pro 2 Kelisa dan juga Pro 2 Viva. Jadi kedua-dua model ini telah pun ditamatkan produksi ataupun pengeluaran dia. Jadi kalau nak beli dekat showroom memang dah tak ada lah. Nak beli kat mana? Beli dekat second hand saja. Okey, jadi untuk video kali ini saya akan buat perbandingan secara terus menerus antara dua model ini, iaitu Kelisa EZ dan juga Pro 2 Viva Elite. Kita akan highlightkan apa kelebihan yang ada pada setiap model. Jadi sebab apa saya nak buat video ni kan? Sebab sebelum ni ramai juga yang request. Dia request supaya buat perbandingan antara Viva dan juga Kelisa, yang mana lagi banyak kelebihan dia. Jadi mari kita tengok satu persatu dia punya kelebihan dia. Tapi sebelum saya cerita bab kelebihan dan ciri praktikal yang ada pada kedua-dua kereta ni, saya nak cerita dia punya nadi kereta dulu. Dia punya enjin. Okey, seperti yang anda tahu, kereta Kelisa dan juga Viva ni adalah berada di segmen yang sama, segmen A, dan dia juga menggunakan enjin yang CC sama, iaitu enjin 1 liter 3 silinder yang menghasilkan output yang sama juga, iaitu 60 horsepower dan juga 90 Newton meter torque. Kedua-dua model ni transmisi automatik 4 kelajuan, dan kelebihan pada enjin Viva ni dia pakai teknologi DVVT. Bukan saja pada enjin 1 liter, tapi enjin yang bawah-bawah dia pun ada teknologi DVVT. Macam yang kita tahu, Pro 2 keluarkan kereta pertamanya adalah Pro 2 kancil. Yang mana kancil ni saiz dia yang kecil, compact dan sesuai untuk pemanduan di bandar. Sehingga ke tahun 2001, Pro 2 keluarkan satu lagi model baru, iaitu inilah Pro 2 Kelisa. Yang mana pembeli ni dia ada pilihan sama ada nak upgrade ke CC yang lebih besar. Sebab Kelisa dia tawarkan enjin 1000cc, yang mana kancil dia tawarkan tak ada 1000cc, dia tak ada 1 liter, di bawah 850 dan juga 660. Dan sampai ke tahun 2007, Pro 2 keluarkan satu lagi model ganti ataupun replacement model untuk kancil dan juga Kelisa, iaitu Pro 2 Viva. Model Kelisa ni adalah hasil rebatch daripada Daihatsu Mira siri L700. Jadi kalau korang tengok daripada luaran ni, ramai juga yang convert jadi Mira Gino. Mira Gino ni dia macam bentuk Mini Cooper. Sebab tu orang kata Kelisa ni ibarat Mini Cooper Asia. Jadi kelebihan dia, macam korang tengok di luar lah, dia punya saiz yang kecil, padat dan juga lebih berkuasa. Viva pun kecil, tapi Kelisa lebih kecil. Okay? Kalau ikutkan dia punya dimensi dia, Kelisa ni dia punya wheelbase dia punya tinggi, lebar dan juga panjang dia adalah lebih pendek berbanding dengan Viva. Disebabkan saiz dia yang compact, saiz yang kecil, padat, senang nak pandu di kawasan bandar, kawasan yang sempit, dan senang nak cari parking. Dan bukan saja senang cari parking, dia senang nak buat parking. Yang tak ada tempat parking pun kita boleh buat parking. Dan satu lagi kelebihan dia adalah bukan setakat kancil je boleh menipu orang. Ni bab parking Kelisa pun boleh menipu orang. Okay, selain daripada tu, yang saya maksudkan dia punya lebih berkuasa tu adalah tawaran CC enjin lah 1 liter. Kalau sebelum ni kancil tak ada tawaran 1 liter, sehingga dapat 60 horsepower pada kereta yang saiz kecil ni. Dan kelebihan juga adalah power steering dia. Dia ada power steering jenis hidrolik. Orang kata bila bawa tu rasa meluncur je. Yang ni baru enjin standard, belum lagi convert yang enjin 1.3 tu. Kereta kecil memang power lah pergi dia kan. Kelebihan yang lain ada pada model Kelisa ni, kereta ni dah lama tamat pengeluaran, tapi harga dia susah nak jatuh. Dia punya harga resale value tu, kalau yang model-model tahun-tahun awal pengeluaran, boleh jadi atas 10k. Biasanya memang atas 10k untuk transmisi automatik. Transmisi manual mungkin boleh dapat bawah 10k untuk tahun-tahun awal pengeluaran. Tapi kalau auto, tahun-tahun awal pun dah atas 10k. Kalau yang tahun-tahun akhir
pengeluaran tu boleh jadi belas-belas sehingga mencecah 20k. Sebenarnya boleh je anda nak dapatkan transmisi auto bawah 10k, tapi anda kena check betul-betul lah. Sebab kita nak beli kereta second, kita kena check sama ada kereta tu pernah kemalangan ke tidak, ataupun kondisi enjin tu okey ataupun tak okey. Kalau tak okey, kita yang KO nanti. Kemudian kelebihan dia adalah kos selenggara yang rendah pada Clisar ni. Okey, model Clisar ni antara model yang tangan lasak lah saya boleh kata. Dia punya reliability tu memang baik punya. Okey, sebabnya berdasarkan pengalaman, ini adalah kereta kakak saya sendiri. Dia pakai sepanjang daripada tahun 2007. Ini model tahun 2007 sampai sekarang. Tak pernah lagi ada masalah dekat enjin ke, gearbox ke, apa-apa masalah lah. Kecuali barang-barang wear and tear. Yang tu memang kena tukar lah. Bila lah sampai masa, memang kita kena tukar. Okay? Yang penting servis kena jaga dan tukar barang wear and tear tu bila dah sampai masa dia. Contoh barang wear and tear tu macam mana? Komponen-komponen yang melibatkan ada getah contohnya. Getah ni bila dah terlalu lama kita pakai, dia akan keras. Dan bila akan keras tu, dia akan buat bunyi lah, ataupun jadi kereta tu jadi tak sedap. Jadi benda tu kena tukar bila dah sampai masa. Dan satu lagi juga kelebihan dia, kos selenggara yang rendah. Bukan setakat rendah, barang-barang komponen senang nak dapat sebenarnya. Ini adalah kelebihan lah pada Clisar. Bukan setakat Clisar lah, saya boleh kata model-model Pro 2 sama je, lebih kurang je. Dia punya komponen tu harga berpatutan. Tadi saya dah cerita dia punya kelebihan bagi Clisar. Sekarang ni saya nak cerita kelebihan yang ada pada Viva. Saya bukan nak cerita kelebihan ciri-ciri dalaman dia, sebab macam saya katakan tadi, spek pada Clisar adalah bukan jenis full spek. Pada Viva ni memang full spek, jadi kita tak boleh nak buat perbandingan secara bahagian ciri dalaman dia. Cuma apa yang saya nak kongsi kelebihan pada Viva ni adalah dia punya saiz yang lebih besar. Kalau Clisar lebih kecil kan kelebihan dia. Viva saiz yang lebih besar, iaitu dia punya wheelbase dia bertambah. Body ni lebih panjang daripada Clisar, dan juga dia lebih panjang daripada Myvi generasi yang pertama tu. Ni pada Viva ni, okey. Selain daripada tu adalah dia punya lebar dia lebih lebar. Bila lebih lebar dan lebih panjang, makna kata ada ruang yang lebih selesa di bahagian penumpang depan dan juga penumpang belakang. Okey, ruang kaki. Dan Viva ni juga lebih tinggi. Bila lebih tinggi, kelebihan adalah ruang kepala yang lebih lagi untuk penumpang. Sangat sesuai lah untuk orang yang badan dia tinggi. Jadi tak ada isu terkena bumbung ni. Dengar tu, bumbung. Okay? Dan kelebihan juga adalah dia punya ruang kargo yang kapasiti dia lagi besar daripada Clisar, 149 liter. Betul atau tidak dia punya saiz tu lebih besar? Ini saya tunjukkan contoh kepada anda perbandingan ukuran dimensi antara Viva dan juga Clisar. Ruang kargo dia, panjang, lebar dan juga tinggi dia. Anda boleh tengoklah perbandingan, memang jelas Viva lebih besar dia punya ukuran dia tu. Okey, jadi itulah dia kelebihan yang pertama pada Viva ni. Selain pada tu, Viva ni special sebab pintu dia. Ni. Pintu yang saya pegang ni. Sebab apa? Ada payung ke dalam ni macam Rolls Royce? Tak ada. Tetapi dia punya bukaan pintu yang 90 darjah. Sudut 90 darjah. Mana lagi kereta yang kita nak dapat 90 darjah ni macam Viva ni? Payah nak dapat. Dan sebagai perbandingan antara Viva dan juga pintu Clisar, Clisar dia punya bukaan, sudut bukaan dia hanyalah 60 darjah saja. Jadi apa tujuan ada pintu yang boleh buka luas ni? Ada fungsi dia, okey. Yang pertama adalah senang kalau kita nak urusan masuk dan keluar manusia lah. Bukan untuk saiz yang kecil, tapi saiz yang besar. Orang yang berbadan besar lah. Contohnya, senang dia nak masuk tu, okey. Dan yang kedua adalah senang kita nak load barang. Kalau kita dah jatuhkan seat, kerusi ni boleh dijatuhkan. Jadi kalau kita nak loading, ingress dan juga egress barang tu sangat mudah. Barang yang lebar, selebar pintu ni boleh masuk lagi. Tapi pada Clisar payah sikit nak masukkan barang tu, in case barang-barang yang berkotak bersegi yang saiz dia lebar. Itu perbezaan dan kelebihan pada pintu Pro 2 Viva. Kelebihan lain selain daripada Viva ni kan adalah model baru kan, yang menggantikan model kancil dan juga Clisar, model replacement. Dia juga tawarkan enjin pilihan yang banyak berbanding dua model tadi. Kalau kancil kita tahu cc enjin dia 660 dengan 850, Clisar 850 dan juga 1000 cc sahaja. Tapi pada Viva ni ditawarkan 3 pilihan enjin,
daripada 660, 850 sehinggalah ke 1000cc. Yang mana cc enjin yang kecil tu 660 tu memang jadi penantian dan pilihan lah bagi pembeli yang kurang berkemampuan. Sebabnya masa zaman Klisa dikeluarkan, Produa tak ada tawarkan 660. Jadi orang nak beli Klisa ni nak cc enjin kecil memang tak dapat. Akhirnya Produa mendengar keluhan dan komen peminat dan pembeli Produa, dan dikeluarkanlah juga cc enjin kecil pada model Viva. Jadi itulah dia, harga pun sangat kompetitif bagi cc yang kecil itu. Jadi itu saja apa yang saya boleh kongsikan, serba sedikit kelebihan-kelebihan yang ada pada kedua-dua model Produa ni, Klisa dan juga Viva. Okey, kelebihan yang ada pada Klisa juga merupakan kelebihan yang ada pada Viva. Cumanya setiap kelebihan pada kereta tu mesti ada kekurangan dia lah. Tak logik lah kan, tak ada kekurangan, kelebihan je. Tapi ini saya nak highlightkan bab kelebihan lah. Dan kalau bandingkan mengikut spek dia, okay, Viva ni memang kita tahulah dia adalah model yang terbaru berbanding Klisa. Jadi dia dari segi ciri dalaman dan juga spek dia dan juga teknologi dia tu adalah lebih up to date berbanding dengan Klisa. Okay, jadi kalau korang adalah pemilik Klisa ataupun Viva, ataupun korang ada kenal sesiapa saja, sama ada geng ke ataupun saudara mara yang pakai Klisa ataupun Viva, cuba sharekan video ni dekat diorang. Saya nak tahu apa pendapat diorang mengenai Viva ataupun Klisa ni. Jadi itu saja. Saya Thaqib Muhaimin dari Hibah. Tidur pula. Okey,